Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'asir ya karim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas sami'un alim. Pertandingan membina bahan bantu mengajar kelas KAFA. Anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Baiklah, nama Muhammad Rusmadi bin Muhammad Saleh, sekolah SK Taman Tunku Jaafar Seremban, kategori guru KAFA Kementerian Pelajaran Malaysia. Penghasilan bahan bantu mengajar. Dalam menghasilkan bahan bantu mengajar ini, saya telah memilih perisian Microsoft PowerPoint. Perisian Microsoft PowerPoint ini mempunyai elemen-elemen seperti animasi video, audio, gambar, carta, teks, latar belakang yang menarik, font yang pelbagai dan pergerakan objek yang menjadi daya tarikan. Baiklah, bagaimana cara penggunaan? Penggunaan dia ini, bahan bantu mengajar ini yang saya hasilkan ini sangat mesra pengguna kepada semua pengguna termasuk guru dan murid, kerana ia merupakan aplikasi plug and play. Maknanya plug and play. Dan saya bawakan 3 bentuk paparan apabila di-plug dan play, insyaAllah. Pertamanya di paparan di komputer. Begininya nanti akan ada, contohnya nanti dia akan clear lah. Iaitu jom belajar bermain, tajuk saya, dan dia akan beritahu PowerPoint dan jumlah saiznya adalah 27,489 KB. Kemudian ini paparan di CD ataupun pendrive ataupun dalam external hard disk pun boleh lah. Bentuk dia begini. Dan ini di WhatsApp dan di Telegram pun ada. Bermakna boleh maknanya saya boleh hantar maklumat tersebut melalui WhatsApp ataupun Telegram dan boleh diinstall di laptop ataupun di komputer. Bagaimana pelaksanaan kita lihat? Untuk memastikan bahan bantu mengajar saya ini dapat diguna sebaik mungkin, maknanya perjalanannya sangat sempurna ataupun sangat smooth, saya syorkan untuk menggunakan komputer, laptop ataupun tablet yang mempunyai Microsoft Office iaitu PowerPoint. Di mana yang paling menyeronokkan, aplikasi ini tidak memerlukan talian internet. Dan aplikasi ini boleh diakses di mana-mana tempat dan masa. Itulah kelebihan dia, penggunaan tersebut. Sekarang saya menerangkan objektif bahan bantu mengajar saya. Ada 5. Yang pertama, membentuk sikap positif. Apa maksud membentuk sikap positif? Perisian ini mempunyai ciri interaksi dengan murid secara tidak langsung dapat memotivasi murid menjadi aktif. Ini dapat mengatasi sikap murid yang negatif dan menggalakkan murid mengambil bahagian dalam perhubungan pelajaran. Yang kedua, membantu murid lemah. Membantu murid lemah. Apa maksud membantu murid lemah? Bahan pengajar ini, murid yang lemah boleh belajar mengikut keupayaannya. Murid boleh mengulang kaji pelajaran sehingga berjaya memahami konsep-konsep yang diajar. Maknanya dia boleh ulang dan ulang dan ulang. Yang ketiga, membantu dalam pemahaman. BBM saya ini membantu murid memahami dengan cepat. Ini kerana penggunaan grafik, animasi, warna, muzik, simulasi dan dialog akan mempercepatkan lagi proses pemahaman perkara-perkara atau konsep-konsep yang ingin disampaikan dengan berkesan. Seterusnya yang keempat, penjimatan masa. BBM saya ini dapat menjimatkan masa. Maksudnya, seseorang murid berupaya memahami sesuatu konsep dengan kaedah pembelajaran berbantukan PowerPoint berbanding konvensional. Ini kerana penggunaan PowerPoint berupaya memberi motivasi dalam pembelajaran pelajar. Dan yang kelima, membantu meningkatkan mutu dan perhatian.
Penggunaan PowerPoint membantu tugas yang biasa dilakukan oleh guru. Perhatian yang lebih dapat diberikan kepada kepekaan seseorang murid. Guru mempunyai masa yang lebih untuk memperbaiki mutu bahan murid serta merancang dan menghasilkan perisian yang lebih baik untuk kesesuaian pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap murid-muridnya. Itulah objektif saya berkaitan dengan bahan bantu mengajar saya. Okey, baiklah. Ini adalah berkaitan secara terperinci bahan bantu mengajar saya, iaitu mata pelajaran, iaitu bidangnya adalah akidah, tajuknya beriman kepada qada dan qadar. Okey, tahun adalah tahun 4. Okey. Seterusnya, saya akan menerangkan penggunaan aplikasi ini daripada A sampai Z. Okey, insya-Allah. Mudah-mudahan penghasilan aplikasi saya ini dapat memberi manfaat kepada semua pengguna, terutama sekali kepada guru dan juga anak murid. Jom bersama saya kita terokai aplikasi yang saya binakan ini. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Kita pergi kepada bagaimana kita nak mengoperasikan ataupun kita menggunakan bahan bantu mengajar saya ini. Okay. Saya anggapkan bahawa bahan tersebut telah di-download oleh pelajar atau guru melalui aplikasi Telegram ataupun WhatsApp ataupun yang diberi pada CD. Okay. Contohnya sekarang saya beri kepada di-download. Okay. Saya buka komputer, okay, my komputer, saya pergi kepada download dan di sini, okay, jom belajar. Yang ni nampak jom belajar dan bermain tahun 4. Dia ada di sini. So, apa yang saya buat, saya right click, okay, saya copy, kemudian saya paste di depan ini. Okay, dia keluar yang ini. Jom belajar bermain kafar tahun 4. Okay, maknanya di sini dia ada dan tidak perlukan internet. Okay, boleh bawa di mana-mana. Dan yang paling menyeronokkan, boleh dipindah ke dalam pendrive atau dalam CD ataupun dalam apa-apa jua external dan boleh digunakan. Dan dia plug and play. So, bagaimana dikatakan plug and play? Jom kita buka. Okay, untuk ini jangan risau, just klik 2 kali dan dia terus. Dan pastikan, ini biasa dalam komputer kadang-kadang ada yang enable, kita enablekan lah. Okay, ini pada komputer masing-masing lah. So, dia akan ada di sini. Okay, inilah paparan yang ada, pasti akan ada. Dia akan beritahu tajuk beriman kepada qada dan qadar, yang ini ada kelas Al-Quran dan Fardu Ain, yang akidah dan tahun berapa. Okay, dan arahannya klik pada menu yang anda pilih untuk seterusnya. So, setiap menu ini, button yang ada ini adalah terdapatnya perkongsian ilmu. Okay, mari kita lihat satu persatu. Okay, kita tekan di sini. Qada bermaksud ketetapan atau ketentuan Allah kepada semua makhluk sejak azali. Okay, baiklah. Kemudian kita akan pergi ke menu seterusnya. Just tekan ini, dia akan pergi. Okay, kemudian dengar pula perkongsian yang ada dalam kotak qadar. Qadar bermaksud perlaksanaan Allah kepada semua makhluk sejak azali. Okay, kemudian ditekan ini tak ada. Dia pelajar atau pengguna akan menekan ini untuk pergi menu asal, menu utama. So, dia akan mendengar tentang hukum. Apakah pengisian tentang hukum? Mari kita lihat. Hukum beriman dengan qada dan qadar adalah wajib. Okey, mendengar ini, jangan kita tekan balik semula untuk menu utama. Dan melihat pula contoh qada. Paling bagusnya, pelajar boleh akses atau pengguna boleh mengakses di mana-mana sahaja yang dia hendak akses. So, dia mesra pengguna. So, boleh tekan mana-mana. Tapi yang ini saya tekan agar satu persatulah kita tengok pula contoh qada. Contoh qada. Pertama, umur. Kedua, rupa paras. Ketiga, rezeki. Keempat, jodoh. Okey, penjelasan tengok.
Okey, dan kita pergi menu utama balik. Sudah katakan ke sini sebagai menu utama dan dia akan mendengar pula contoh qadar. Contoh qadar. Saya berjaya mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Okey, maknanya di sini pelajar akan mendengar. Mendengar, dikatakan audio. So, itu yang menarikkan minat. Dengan gambaran yang ada ni, pelajar akan tertarik. Okey, kemudian kita lihat, jenis qada. Sekiranya pelajar itu ingin mendengar lagi, dia akan klik. Dia akan klik. Tak ada masalah. Ini katakan mesra. Okey, so tekan. Jenis qada. Qada mu'allaq. Qada mubram. Maknanya dia akan mendengar. Okey, dan animasi ini memberikan perasaan ingin tahu kepada pelajar, dia akan penekan dan dia akan tahu apa maksud qada mu'allaq. Okey, kita tekan. Qada mu'allaq. Qada yang boleh diubah. Pelajar akan dengar. Okey, seterusnya kita lihat dia akan pergi menu untuk mendengar ni pula. Kalau pelajar tu nak mendengar lagi, dia akan tekan lagi. Dia akan mendengar. Okey, kita pergi di sini apa dia qada mubram. Qada mubram. Qada yang tidak boleh diubah. Okey, seterusnya kita pergi. Kita dah mendengar ini, maknanya pelajar boleh berulang-ulang kali untuk mendengar. Okay, sekiranya dah yakin, dah jelas, so dia akan pergi kepada menu semula untuk mendengar hikmah. Sekiranya pelajar tu nak mendengar lagi asal ini, boleh lagi dengar. Kan dia tekan, dia boleh dengar. Okey, dia akan mendengar. Okey. Okey, maknanya pelajar kena tengok hukum, dia akan dengar lagi. So maksudnya dia akan mendengar. Okey. Kemudian kita pergi kepada hikmah. Okey. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Pertama, sabar menempuh dugaan. Kedua, ikhlas dalam perbuatan. Ketiga, redha ketetapan Allah. Okey, itu dia. Okey, kemudian lihat pelajar dia rasa puas, dia akan pergi pada latihan. Ini kata latihan. Maknanya saya menggabungkan sekali belajar dan ada latihan. So latihan ini pelajar akan membuat latihan berdasarkan apa yang dia ajar, yang dia belajar. Dia pelajari. Okey, mari kita lihat apa bentuk latihan. Mari kita jawab soalan. Okay, so ada dua ikon di sini. Pertama, teruskan ataupun dia akan pergi ke menu. Okey, so akan teruskan. Kita lihat apakah bentuk-bentuk soalan tersebut. Okey, bentuk soalan yang saya berikan adalah bentuk pilihan. Pelajar akan pilihlah. So, ada pilihan dan yang paling menyeronokkan kita lihat. Okey, apakah arti qada? So, pelajar akan pilih mana jawapan dia. Okey, sekiranya dia memilih bahawa qada itu adalah pelaksanaan, so kita akan lihat apa interaksi. Cuba lagi. Okey, maknanya ada interaksi yang memaklumkan kepada pelajar tersebut dan pelajar tu akan rasa, oh, salah. Itu maknanya ada dua interaksi dua hala. Okey, dia akan usaha lagi dan dia akan tekan sehinggalah berjaya. Contohnya di sini. Okey. Tahniah. Pelajar akan menjawab sehingga berjaya, baru dia akan bergerak ke soalan yang seterusnya. Okey, tengok soalan seterusnya. Pun sama. Dia akan tanya, apakah arti qadar? Okey, manakah pelajar akan berusaha mencari. Okey, qadar tadi dikatakan ketentuan. So, ini adalah pelaksanaan. So, dia akan dapat dah, oh, ni pelaksanaan sebab tadi dia usaha. So, dia tekan. Tahniah. Kan, di situ ada pujian dan kata semangat kepada pelajar. So, pelajar akan rasa seronok. Dia cuba lagi, dia tekan. So, maknanya, saya punya soalan ni daripada mudah kepada sukar dan lebih sukar. Okey, kita lihat soalan yang ketiga. Okey, apakah hukum beriman kepada qada dan qadar? Pelajar akan cari. Di masa ini juga, pelajar boleh menggunakan akses yang lain. Contohnya menggunakan buku. Okey, ataupun mengakses gunakan internet. Di sini membantu pelajar. Kita membantu pelajar untuk mencari jawapan. Dia sendiri mencari jawapan. So, akhirnya dia akan menekan wajib. Okey. Sebab apa? Dia memberi motivasi pelajar. Pelajar tu kalau boleh dia nak betul. So, tak nak salah lagi. So, soalan yang seterusnya kita lihat. Dia akan tanya berapakah bahagian qada. Okey, sekiranya kalau misalnya dia mencuba untuk, okey, dia yakin mengatakan bahawa bahagian qada ni 3. So, cuba lagi. Dia tidak berjaya untuk pergi ke soalan yang kelima sehinggalah dia berjaya. So dia akan cuba 2, saya yakin. So dia akan 2. Okey.
Itulah pujian. Seterusnya kita lihat soalan yang kelima. Dia akan pergi kepada soalan kelima. Okey. Apakah erti qada' mubram? Pelajar akan mencari. Okey, pengguna akan mencari apa jawapan tersebut. Okey, dan di sini soalan dia lebih sedikit aras tinggi. Okey. Jadi kita tengok qada' yang berlaku kerana amalan, qada' yang berlaku kerana blokok yang berlaku dan boleh berubah, qada' yang berlaku dan tidak boleh berubah, qada' yang berlaku kerana berdoa. So dia usaha, dia pun jawab, mungkin dia kata okey, jim saya yakin. So pelajar rasa seronok. Oh, dia seronok, dia betul lagi. Okey, so dia akan pergi the next soalan. Okey. Apakah erti qada' mu'allaq? So tinggi sikit, apa erti qada' mu'allaq? Okey, maknanya tadi dia dah berusaha tadi. So di sini dia dah dapat jawapan. Okey, maknanya qada' yang berlaku dan boleh berubah, dia yakin. Dia tekan. Itu dia. Pada masa sama dia telah berusaha dan dia dapat jawapan pada next soalan. Okey, tengok dia akan berusaha seterusnya. Okey, antara berikut manakah hikmah beriman kepada qada' dan qadar? Di sini pelajar akan memastikan dia tidak akan salah. Dia akan usaha, sama ada dia tengok buku ataupun tengok telefon. Bila dia tengok dan akhirnya dia cuba. Okey, insya-Allah ini jawapan dia, katanya yakin. So dari situ. Okey. Meningkatkan motivasi pelajar dan pelajar pun rasa seronok untuk belajar. Okey, dan dia akan pergi next soalan. Okey, pilih contoh qadar. Dia suruh pilih contoh qadar. Okey, so pelajar akan carilah umur, rezeki, rupa paras, berjaya dalam peperiksaan. Masa ini pelajar akan cuba memastikan dia tidak akan salah. Dia akan tengok buku. So dia akan cari-cari, kata-kata pun okey, dia cuba. Senyum umur. Cuba lagi. Salah, dan dia akan berusaha. Di situ akan berlaku motivasi sendiri untuk berusaha. So dia akan cari lagi supaya dia tidak salah. So dia akan tekan ini. Okey. Kemudian dia akan pergi kepada next step. Okey, maknanya di sini pelajaran sudah habis. Okey, maknanya saya akan maklumkan anda telah mengikut pelajaran ini dengan baik. Adakah anda pasti ingin menamatkan sesi pembelajaran ini? Maknanya di sini saya meminta pengguna atau pelajar membuat pilihan sama ada dia nak teruskan atau nak tamatkan. Sekiranya dia nak main lagi, so dia akan tekanlah tidak. So akan pergi kepada menu utama. Maknanya di situ pelajar tidak perlu risau. So dia akan terkawal di sini. Cuma akan seronok. Di sini akan berulang-ulang dia akan belajar. Dan sekiranya dia nak keluar, just tekan ini. Adakah anda pasti ingin menamatkan sesi pembelajaran ini? Okey, maka dia yakin dia, just tekan dan keluar. Yang penting dia tetap ada di sini. Tetap ada di sini. Okey, tidak akan hilang. Okey, insya-Allah itulah hasil BBM saya untuk perkongsian saya dalam pertandingan bahan membina, bahan bantu mengajar. InsyaAllah, saya berharap perkongsian saya ini dan bahan bantu mengajar saya ini dapat dimanfaatkan oleh jutaan murid. Mudah-mudahan ia menjadi satu amal ibadah saya. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.